Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita hari ni. Macam biasa, Sofia akan check dululah dekat Facebook supaya kita punya setting betul. Sekejap Sekejap you all. So you all apa khabar hari ni? You all masih bekerja? Hai Fahmi. Selamat pagi. Sekejap kita check dulu. Okay kot. Okay. So sekejap suara. Apa khabar hari ni? Alright. Okay, selamat pagi. Sofia ucapkan kepada you all semua. Waalaikumsalam Cik Fahmi. Alright, okay, sebelum Sofia start, Sofia nak kenalkan diri. Okay, you all boleh panggil Sofia ataupun Teacher Sofia. Dan tugas Sofia adalah membantu you all yang terlalu sibuk bekerja sehingga kan tak ada masa nak pantau you all punya portfolio kewangan. You all sampaikan macam terlepas peluang-peluang untuk menggandakan you all punya simpanan secara maksima. Okay? Alright. Jadinya so Sofia di sini untuk bantu you all. So kalau you all ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan simpanan, berkenaan dengan macam mana kita nak protect atau lindungi kewangan kita, macam mana kita nak menggandakan kewangan kita, you all boleh contact Sofia. Okay? You all macam biasa just tekan je dekat WhatsApp, iaitu you all boleh dapat lah button tu dekat page Sofia. Just tekan je. Okay. Dia jadi macam kikuk hari ni. Alright. Jom kita sambung. Okay. Sama pada tajuk hari ni. Cuba you all boleh komen sikit apa tajuk hari ni. Hari ni adalah tajuk yang agak menarik. Dia bila mirror ni kan, dia jadi confused sikit. Okay, so apa tajuk hari ni? Tajuk hari ni adalah PRS. PRS tu apa? Sekejap Mengurus kewangan. Tajuk hari ni. Okay, betul. Thank you Fahmi. Okay, secara spesifiknya adalah PRS. Siapa pernah dengar PRS? Okay. PRS ni tajuk dia adalah adakah PRS tu sama macam KWSP? Okay, PRS nak cakap versus KWSP tak apalah. Okay. Hari ni kita nak tengok PRS tak apa. PRS tu sama ke dengan KWSP? Okay, kepada you all yang tak pernah dengar tentang PRS ni, kalau panjang ni singkatan PRS. Kalau yang panjangnya adalah Private Retirement Scheme. Okay, dia lebih kurang macam KWSP, tapi dia lebih terbuka lah. KWSP tu untuk certain company je kan, ataupun certain orang je, untuk orang kerja tetap, untuk orang yang orang kata kerja tetap dan sebagainya lah. Kalau company tu ada KWSP, kita pun adalah sebagai pekerja ada. Tapi kalau tak ada, so kita tak ada. Okay, Sofia nak tanya sebelum tu, apakah fungsi KWSP? Apa fungsi dia? Apa fungsi KWSP? Siapa tahu? You all ada KWSP? Mostly orang bekerja ada kan KWSP. Okay, apakah fungsi KWSP? KWSP adalah untuk
Okay, KWSP fungsi dia adalah untuk, dia lebih kurang sama macam PRS, iaitu untuk simpanan bersara nanti. Kalau KWSP akaun 1 kita baru boleh keluar waktu umur kita 55. Lepas tu akaun 2 tu dia ada syarat-syarat je nak keluar untuk belajar, untuk rumah dan sebagainya kan. So kalau PRS, dia punya matlamat dia sama, iaitu good. Bagus Fahmi. Thank you respon. Simpanan wang hari tua. Betul? Okay. So, KWSP, dia punya objektif dia sama macam PRS, iaitu simpanan untuk hari tua. Okay. Dia, PRS ni, kita tahu, KWSP, dia, KWSP ni, KWSP simpan sambil melabur, betul tak? Kita invest sambil kita simpan. So dekat dalam tu duit kita yang kita simpan tu dia akan berganda-berganda. Macam tu juga PRS. Okay, Private Retirement Scheme ni sama. Kita simpan dan dia akan berganda. Okay. So PRS ni adalah tajuk ni kan, PRS versus KWSP ni mengconfusekan. PRS tu apa? Okay, PRS tu adalah dia, kita invest sambil menyimpan. Simpan sambil invest lah kan. Okay, simpan sambil invest. So, simpan ni adalah, adakah kita boleh keluar sesuka hati? Macam kita ingat, PRS ni dia lebih kurang macam KWSP. So, saya nak tanya, adakah kita boleh keluarkan KWSP sesuka hati? Boleh ke? Tak boleh kan? Jadi, macam tu juga PRS. PRS ni, kita tak boleh keluarkan duit kita sesuka hati. Kalau kita keluarkan, kita akan dikenakan denda. Macam kita ada penalty lah. Kalau kita keluarkan awal sebelum tarikh yang ditetapkan. Sebelum, bukan tarikh lah, umur yang ditetapkan lah, umur kita tu berapa. Jadi sebab dia adalah simpanan hari tua. Simpanan hari tua simpanan untuk bersara lah, simpanan persaraan. Okay, thank you Fahmi respon. Alright, so okay, ini matlamat PRS macam Sofia cakap tadi adalah sama macam KWSP supaya kita untuk ada simpanan di hari tua. Okay, yang kedua adalah Sofia rasa tajuk versus ni mengelirukan. Siapa je yang boleh join PRS? Okay, siapa je yang boleh join PRS? Mengelirukan tak tajuk? PRS sama ke dengan KWSP sebenarnya, tapi kan Sofia rasa panjang sangat tajuk tu, jadi Sofia pun tulis sini. Okay, so you all faham lah. So pertama tadi PRS tu apa? Okay, kita simpan sambil invest, dan simpanan tu adalah bertujuan untuk persaraan. Dia lebih kurang macam KWSP, dia konsep dia lebih kurang macam unit trust sikit. Unit trust kalau kita masuk, dia adalah kita simpan dan sambil menggandakan kewangan kita kan. Tapi apa beza dia dengan PRS? Kalau unit trust kita boleh keluarkan maksudnya tak perlulah tunggu nanti umur kita dah 50 lebih, tak perlu. Dia macam kita masuk 3 tahun tu kita dah boleh keluarkan. Kalau kita keluarkan awal pun kita tak kena denda, tak ada penalty. Tapi PRS ada. PRS ada penalty sebab dia punya objektif ditubuhkan PRS ni adalah untuk simpanan persaraan kita. Jadi ada setengah orang kata habis tu
Kenapa? Kalau macam tu masuk je lah unit trust. Tak perlu nak masuk PRS sebab kalau PRS ni kena denda. Okey, setengah orang dia nak kena menyimpan secara paksa tau. Macam contoh kan, kalau kita masuk unit trust, okey, dia boleh keluarkan bila-bila masa sebab dia tak kena denda kalau dia keluarkan. Tapi kalau dia masuk PRS, dia kena denda. Jadi bila kena denda, kalau dia keluarkan awal tu, dia akan berfikir. Maksudnya dia akan berfikir-fikir, okey, kalau aku keluarkan awal ni aku kena denda dan sebagainya. Jadi itu adalah orang kata salah satu cara untuk dia paksa diri dia untuk jangan keluarkan duit sehingga umur yang telah ditetapkan. Okey. Nak minum air puasa kan? Aku apa dah? Okey, siapa je yang boleh join PRS? Okey, siapa je yang boleh join PRS? Okey, yang pertama adalah pekerja swasta. You all nampak ke? Dah kat bawah sangat tak? Saya padam boleh tak? Hari ni kita buat pendek-pendek je. Bulan puasa tak boleh cakap banyak. Kan terbatuk-batuk tak ada air. Sekejap Sofia buat kat atas lah. Nanti you all tak nampak. Siapa boleh join PRS? Private Retirement Scheme. Siapa je? Okey. So yang pertama adalah pekerja swasta. Okey, pekerja swasta yang tak ada KWSP. Hai Hanafi, thanks join. Okey. So, pertama siapa yang boleh join PRS iaitu pekerja swasta yang tak ada KWSP. Okey, Sofia nak tanya, selalunya siapa yang dia bekerja swasta tapi dia tak ada KWSP? Apa status dia selalunya? Selalunya dia adalah pekerja sambilan part time ataupun dia adalah pekerja kontrak. Macam mungkin setahun je kontrak dalam company tu. So biasanya dia tak ada KWSP. Selalu orang yang dapat KWSP adalah orang yang kerja tetap. Okay, kat company swasta. Kalau kerja kerajaan, diorang ada pilihan kan, diorang nak ada KWSP ke ataupun pencen ke, betul tak? So, okay, nanti Sofia pergi ke situ pula. Cuma yang sekarang ni adalah, pertama sekali adalah pekerja swasta yang tak ada KWSP, iaitu pekerja kontrak ataupun pekerja sambilan, part time. Okay, so seterusnya yang kedua adalah pekerja swasta yang ada KWSP. Tadi Sofia cakap, yang tak ada KWSP kan, you all faham kan kalau Sofia buat macam ni? Ke Sofia kena tulis lagi sekali? Tak apalah, kita tulis lagi sekali. Kering-kering maka. Lama nak buka. Pekerja swasta yang ada KWSP. Ada KWSP. Okay, you all rasa kenapa Sofia tulis tadi, Sofia tulis yang tak ada KWSP, kenapa tiba-tiba Sofia tulis yang ada KWSP? Kan KWSP ni fungsi dia apa tadi? Apa fungsi dia? Untuk kita ada simpan persaraan kan? Untuk kita bersara nanti kita ada simpanan. So kita simpan kat KWSP. Tapi kenapa ni dia dah ada KWSP, kenapa pula dia boleh buat PRS juga? Sebab biasanya orang yang dah ada KWSP, dia masuk juga PRS kerana dia nak ada simpanan yang lebih banyak lah. Dia simpan kat KWSP, dia simpan kat PRS. Sebab PRS ni adalah simpanan sukarela. Kita yang decide kita nak simpan. Okay? Jadi orang yang dah ada KWSP pun boleh juga untuk ada PRS. Dia bukan tak semestinya hanya terhad kepada orang yang tak ada KWSP. Okay? Jelas? Dia kalau tudung tak pin ni, saya nak jatuh je lah. Okay.
Dia ni motif dia nak tambahkan lagi lah simpanan dia. So akan ada persoalan. Jadi Sofia, kenapa dia tak masuk unit trust dia? Kenapa dia masuk PRS? Mungkin biasanya orang akan pilih masuk PRS ni sebab macam Sofia cakap, dia fokus untuk simpanan persaraan. Maksudnya bila dia keluarkan, dia kena denda kan. Jadi dia disiplin lah diri dia. Tak boleh keluarkan. Kalau unit trust keluarkan tak kena denda. Okay. Jelas. Good. Bagus Fahmi. Alright. Yang ketiga, bekerja sendiri yang ada atau tiada KWSP. Bekerja sendiri. Bekerja sendiri ke? Bekerja sendiri. Pekerja swasta. Pekerja sendiri. Macam pelik je. Bekerja sendiri ke bekerja sendiri? Bekerja sendirilah kan? Alah, kenapa dah tak ada dakwat? Bekerja sendiri. Okay. Bekerja sendiri. Tak kisahlah sama ada dia ada KWSP ada atau tak ada KWSP. Okey. Maksud bekerja sendiri, apa maksud bekerja sendiri? Bekerja sendiri ni adalah dia buat bisnes. Buat bisnes, dia jual apa-apa ke, dia terlibat dengan apa-apa, tak kisahlah. Tapi dia bekerja sendiri, bukan bekerja dengan orang lain. Maksudnya dia bos lah. Jadinya kalau dia ada KWSP ke, dia tak ada KWSP ke, dia boleh juga join PRS untuk dia fokuskan kepada simpanan di hari tua dia. Okay? Setakat ni you all jelas Simple je kan? Okay, next. Siapakah lagi? Okay, pekerja kerajaan. Kerajaan panjang Kerajaan yang pilih skim pencen. Panjang lah you all. Pilih pencen. Nampak kan? Dah sengit-sengit Okay. So, seterusnya keempat adalah pekerja kerajaan yang pilih pencen. Kita tahu kan pencen ni, bila dia pencen, dia tak ada dapat duit KWSP lah. Tapi siapa yang pilih skim KWSP, dia tak dapat pencen. So, kerajaan, biasanya orang kerja kerajaan ni, dia boleh pilih. So, kepada yang memilih skim pencen, dia bolehlah untuk ada PRS sekiranya dia nak maksudnya nak tambahkan lagi simpanan di hari tua dia. Okay? So tak semestinya PRS ni untuk orang yang bekerja swasta saja. Okay? Jadi government pun boleh. Jadi seterusnya, siapakah lagi yang boleh? Okay, biasanya ini kalau dia ada pencen tapi dia buat juga PRS sebab dia nak tambahkan lagi lah simpanan dia tu. Okay, seterusnya yang kelima. Okay. Ni secara umumnya lah. Seluruh warga negara Malaysia. Seluruh warga negara Malaysia yang berumur atas 18 tahun. 18 tahun ke atas. Okay? Dia boleh buat PRS. So, kalau umur dia baru sekolah kan, 17 tahun tak boleh. Kena 18 tahun ke atas, baru dia boleh buka PRS. Okay, 18 tahun ke atas. Okay tak? You all nampak tak tulisan tu? Taklah tulis kecil-kecil kan sebab saya buat kecil. Okay.
So, yang seterusnya adalah seluruh warga Malaysia, rakyat Malaysia, warga negara kan, yang umur dia 18 tahun ke atas. So, yang keenam, siapa lagi yang boleh join PRS ni? Okey, orang yang boleh join PRS adalah bukan warga negara Malaysia, asalkan umur dia atas 18 tahun. Okey. Baby tak boleh lah. Bukan warga negara Malaysia. So, orang yang bukan warga, maksudnya dia mungkin bekerja kat Malaysia, dia orang Indonesia, mungkin orang Pakistan ke, Bangladesh ke kan, yang Vietnam ke, yang bekerja dekat Malaysia ni. So dia nak ada satu simpanan yang mana dia tak nak sekadar simpan, tapi nak juga ada pergandaan dalam simpanan dia. Jadi dia pun bolehlah buka akaun PRS ni, boleh join PRS walaupun dia bukan rakyat Malaysia, walaupun dia bukan warga negara Malaysia. Okay, tu yang menarik tentang PRS. Jadi beza dia dengan KWSP, KWSP ni dia macam khusus kan, khusus orang macam yang part time ke, yang kontrak ke, selalunya dia tak ada KWSP. Maksudnya KWSP dia macam hanya orang tertentu je yang boleh ada. Tapi PRS ni mostly semua orang boleh join. Tapi asalkan dia punya umur 18 tahun ke atas lah. Okay? Jadi tiba-tibalah kalau ada orang tanya, habis tu saya ni nak menyimpan untuk anak saya yang baby, anak saya baru lahir, boleh ke saya masuk PRS? Tak boleh. Tapi saya nak simpan untuk dia juga. Sebab saya nak simpan kat tempat yang boleh menggandakan kewangan yang simpanan saya tu. Supaya nanti dia dah besar, dia nak masuk U, dia bolehlah, maksudnya bolehlah dia gunakan duit yang saya dah simpankan untuk dia daripada dia lahir. Okay. So kalau macam tu, dia boleh masuk unit trust. Okay, kalau unit trust, dia boleh daripada baby pun dia boleh. Tapi dia mesti kena ada joint holder lah. Maksudnya dia punya parents, sama ada ayah dia atau mak dia jadi principal holder, anak dia sebagai joint holder. Jadi bila anak dia dah umur 18 tahun, nanti barulah boleh, kiranya akaun tu boleh anak dia sendirilah punya. Tak perlu nak ada mak dia sebagai partnership pula, principal holder ataupun ayah dia sebagai principal holder. Okay. Jadi begitulah tajuk kita hari ini. Sampai situ sahaja. Setakat ni you all ada apa-apa soalan, nanti Sofia akan detailkan lagi PRS ni apa kelebihan dia, apa yang menarik tentang PRS ni. Okay? So, ada soalan? Sofia buka soalan. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan sekarang, tak apa. Kalau tiba-tiba you all ada soalan lepas dah habis live ni, tiba-tiba macam baru teringat kan nak tanya, macam biasa, you all boleh pergi kat page Sofia dan tekan button WhatsApp. Okay, you all boleh DM. Tapi selalunya DM ni kadang-kadang Sofia tak perasan tau message masuk. Okay, apa beza PRS dengan unit trust? Okay, PRS dengan unit trust sebenarnya dia lebih kurang sama, tapi yang ni perbahasan dia agak panjang. Nanti Sofia akan buka lagi satu tajuk tentang apa beza PRS dan unit trust. Okay, tapi kalau nak secara spesifik, secara umum, beza PRS dan unit trust adalah dia lebih kurang sama lah. Tempat dia dilaburkan, tempat dia lebih kurang sama. Cumanya dia ada, dalam PRS pun ada equity juga, ada bond juga, ada suku juga, sama macam unit trust. Cuma beza dia dekat satu tempat yang kita boleh nampak sangat ketara adalah kalau dalam unit trust, kita keluarkan, kita tak kena denda. Kita keluarkan duit kita, hari ni kita masuk, esok nak keluarkan. Hari ni kita masuk, esok kita nak keluarkan, kita tak kena denda. Tapi tak boleh buat macam tu kan you all. Kalau you all join unit trust, tak boleh. Sebab bila you all buat macam tu, akan berlakulah terkena risiko yang sangat tinggi.
Jadi you all apa-apa nak buat decision, tanya consultant. Boleh tak saya keluar? Biasanya kalau kita masuk unit trust, at least 3 tahun kita kena simpan. Kalau setahun tu kita nak keluarkan, tanya consultant. Jangan main keluarkan. Sebab kita tak tahu apakah risiko waktu tu. Harga ekonomi tengah turun ke dan sebagainya. Okay? So, kalau PRS ni, kita tak boleh keluarkan sesuka hati. Kita masuk dah hari ni, esok nak keluarkan, tak boleh. Kalau kita keluarkan juga, apa terjadi? Kena denda, kena penalti. Okay? So itu antara beza yang sangat ketara dalam PRS dan unit trust. Sebab dia dah tulis kat situ PRS, dah tajuk dia sendiri dah. Maksudnya PRS tu sendiri adalah Private Retirement Scheme. Memang khusus untuk bersara, simpanan untuk bersara. Okay? So dia tak boleh sentuh. Kalau kita sentuh awal, kena denda. Right? Tak apa, nanti Sofia akan mungkin boleh explain lagi detail tentang tajuk tu. So, thanks Fahmi tanya. Okay, setakat ni kalau tak ada soalan, you all boleh, kalau tiba-tiba ada, okay, welcome. Okay, kalau you all ada soalan, bolehlah you all tanya dekat WhatsApp ataupun you all boleh DM. Tapi Sofia prefer you all WhatsApp sebab kita boleh terus respon. Kalau DM tu takut tak perasan. Tak perasan notification tu masuk. So, okay, itu sahaja daripada Sofia hari ni. Thank you kepada you all yang tonton live ni. Thank you yang pada bagi respon. Thank you yang komen. Cuma hari ni tak ada like cuba bagi like sikit. Tapi kadang-kadang kan ada orang bagi like, dia baru perasan lepas kita habis live, baru kita ada rupa-rupanya orang bagi komen ataupun itulah, kadang-kadang mungkin internet ke. Tapi by the way, apa pun, thank you Sofia ucapkan kepada you all semua. Kita jumpa di next akan datang hari Sabtu, insyaAllah. Sepanjang Ramadan ni kita akan buat live siang lah. Nanti lepas habis Ramadan kita boleh dah kembali buat live malam macam biasa. Dan thank you sama bagi live, like, love. Dan terakhir sekali saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada you all semua. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Alright, okay, itu saja. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.